Abu Syamah, guru kepada Syekh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni guru dia banyak. Batu orang dahulu tuan-tuan, ulama dia, guru dia hampir ribuan, bukan ratusan, hampir ribuan. Sebab tu sebut guru ni tuan-tuan. Baru-baru ni hamba baca kalam Imam Ghazali yang hamba nak nakal kepada tuan-tuan. Bagus kalam dia. Dia kata, berbaik sangkalah kamu kepada seluruh manusia, kerana kadang-kadang musuh kamu boleh menjadi guru kamu. Sudah. Musuh kita kadang-kadang boleh menjadi guru kita. Dia musuh, dia seteru kita, tapi kadang-kadang dia boleh menghidupkan kita kepada Allah. Siapa dia? Tak boleh jawab dah. Lama dah membeda tadi. Siapa dia? Puak Wahabi lah, kan dia musuh kita dah. Ni nak beri faham, nampakkan kebaikan yang berlaku. Dia musuh kita. Tu bid'ah, ni bid'ah, tu tak boleh buat, ni tak boleh buat. Dah. Tapi dia menjadi guru kita dah. Allah, adanya mereka kita semakin mencari dalil, ada mereka kita semakin kuat beramal. Habis. Dan berkata Abu Syamah, guru Syekh Imam Nawawi. Sebab tu sebut Imam Nawawi antara kitab yang masyhur yang dipelajari di Pondok Malaysia Petani dan sebagai kitab askar. Sebab tu ingat tuan-tuan, kalau boleh bukalah hati dah. Ni kadang-kadang ada yang kita nampak selepas daripada solat fardu isyak dan sebagainya, ada setengah daripada mereka pakat-pakat bersalam, ada setengah mereka itu pakat sembahyang seorang diri dan sebagainya. Sedangkan ada riwayat daripada Imam Nawawi, bermula hukum bersalam selepas daripada isyak dan selepas daripada subuh, dalam keadaan berselawat dan memuji Nabi sehingga melakukan bulatan. Dah Imam Nawawi sebut dah berapa tahun dah, 1000 tahun dahulu anak murid Imam Syafi'i. Dah lama dah benda ni berlaku. Lepas solat fardu subuh, lepas solat fardu isyak, lepas maghrib tak afdal. Dah. Sebab lepas maghrib tu kalau salam tu apa dia? Nak balik je. Allahumma shalli. Sebab tu lepas maghrib tak usah bersalam. Dah. Tapi kalau orang holok kita salam dah. Tak salah pun, bukannya haram. Dah. Cuma tak usah biasa lepas maghrib biar dulu, sebab pakat-pakat nak mengaji ni. Salam sat lagi lah lepas isyak. Salam sambil berselawat dan sehingga melakukan bulatan. Hukumnya asalnya harus. Tetapi bila bersalam tu jadi sunat, bila berselawat tu jadi sunat. Kerana disokong hadis yang umum, bila bersalamlah dua orang kamu, Allah Ta'ala akan mengkifaratkan dosa keduanya selagi mana tak bercerai di tangan keduanya. Sebab tu amalan ni zahirnya tak nampak, tapi hakikatnya mencantikkan hati-hati kita dan memesrakan di antara masyarakat. Bila bersalam, aku ada dosa dengan dia, tak sedar, Tuhan ampun, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Faham ada ibarat? Ustaz kata orang lain, kadang-kadang kita dengan AJK pun berasa hati. Bila kita bawa satu usul, dia tak setuju. Contoh. Maka bila bersalam balik, Allah Ta'ala mengkifaratkan dosa keduanya. Baik. Dan berkata Abu Syamah, guru Syekh Imam Nawawi, dan setengah daripada sebaik-baik perkara yang diadakan pada zaman kita Imam Nawawi. Dah. Kita ni bukan Imam Nawawi, guru kepada Imam Nawawi. Abu Syamah ni kata ni, pada zaman kita, iaitulah barang yang diperbuat akan dia pada tiap-tiap tahun pada hari yang bersamaan bagi hari diperanakkan Nabi kita Muhammad SAW, dengan bersedekah dan menzahirkan perhiasan dan kesukaan. Maka bahawasa yang demikian itu serta dengan membuat ihsan bagi segala fakir miskin, iaitu menunjukkan kasih akan Nabi SAW dan membesarkan akan dia Nabi SAW dalam hati orang-orang yang memperbuat akan yang demikian itu, dan syukur akan Allah Ta'ala atas barang yang telah dikaruniai nikmat dengannya maulid Nabi itu, dengan yang dibangkitkan Rasulullah SAW yang telah dijadi akan dia Rasul, akan dia Rasul, rahmat bagi sekaliannya alam. Jadi telah berkata Abu Syamah, guru bagi Imam Nawawi. Bermakna Abu Syamah ni tuan-tuan antara ulama yang besar yang melahirkan ilmuwan yang hebat, Imam Nawawi. Dia kata kita bila mana datang majlis maulid Nabi SAW, satu perkara yang sebaik-baik perkara yang diadakan pada zaman kita. Dan telah berkata Al-Khasawi, berbaris, sebut nama ulama dapat pahala dah. Tengok wajah ulama dapat pahala dah. Mana dalil? Kata Nabi, melihat Kaabah itu ibadat, melihat Quran itu ibadat,
Melihat wajah ulama itu ibadat. Tengok Kaabah, rumah kita sunat pun gambar Kaabah. Tengok tu dapat pahala. Wa imam Kaabah yang zahir atau gambar. Tengok Quran dapat pahala. Tengok wajah ulama dapat pahala. Kerana apa? Dengan kita melihat mereka, membawa hati kita kasih dan ingat kepada Allah. Dan telah berkata Al-Khasawi bahawasanya membaca kisah Maulid Nabi itu iaitu telah dijadikan kemudian daripada kurun yang ketiga. Ada sejarah dia pula. Orang yang mula berhidupkan pada kurun yang ketiga. Kemudian daripada 300 tahun daripada hijrahnya Nabi SAW. Kemudian sentiasalah ahli-ahli Islam daripada sekalian negeri yang besar-besar membaca mereka itu akan kisah Maulid Nabi dan bersedekah pada malamnya dan bermacam-macam sedekah dan mengamati mereka itu dengan membaca kisah Maulid Nabi SAW. Dan nyatalah mereka itu berkat dan kelebihan yang am. Dan telah berkata Ibnul Jauzi, setengah daripada barang yang telah dicoba. Belum yakin ni baru nak teh. Setengah daripada barang yang telah dicoba, bahawasanya orang yang membuat akad yang demikian itu adalah ia aman dalam tahun itu. Diorang dah buat satu research, dah buat satu uji kaji. Kalau buat majlis Maulid Nabi ni tuan-tuan dengan keikhlasan